Bincang balas topik-topik menarik dalam program Ala Carte Pagi. Dan bersama-sama pengasas Pusat Rawatan Islam Al-Hidayah setiap Rabu serta program Sepagi bersama PPZ setiap Jumaat 9.15 pagi. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 11 pagi, Mentari Minda menyinari pagi anda. Ya, Mentari Minda menyinari pagi anda. Ini masanya untuk kita berbicara dalam Ala Carte Pagi. Ya, dalam Ala Carte Pagi hari ini, kita berbincang berkaitan dengan peranan NGO dalam mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, Palembang. Dan kalau anda ada soalan juga, anda boleh hubungi kami 0326927939 dan juga anda boleh tinggalkan soalan ataupun pandangan anda di Facebook kami, cariannya bernama Radio 24. Okey, bersama kita adalah yang berbahagia Datuk Dr. Alex, merupakan seorang yang bergiat aktif dalam badan bukan kerajaan NGO dan pernah memegang beberapa jawatan penting di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Beliau yang juga merupakan bekas ahli politik, pernah memegang beberapa jawatan tertinggi di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan serta sentiasa memberi khidmat kepada masyarakat Malaysia. Beliau juga mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang perdagangan antarabangsa, pendidikan dan sosial budaya. Datuk Dr. Alex Ong juga memegang beberapa jawatan pengarah di syarikat Asian International Entrepreneur Berhad serta Golden Prima, Pacific International Berhad dan juga beberapa syarikat di ASEAN. Okey, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Alex, okey, untuk kita berbincang berkaitan dengan peranan NGO dalam mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Baik, selamat pagi. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Okey, apabila bercakap orang kata mengenai Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia, saya difahamkan yang persatuan ini amat bergiat aktif dalam menjalinkan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia. Bolehkah Datuk terangkan serba sedikit bagaimana sebenarnya hubungan ini bermula, Datuk? Terima kasih. Jadi sebenarnya saya ingin berkongsi sedikit kenaan dengan Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia ini. Bahawa persatuan kami ini mempunyai misi dan juga objektif yang tersendirilah bagi menyokong dasar kerajaan Malaysia dan juga mengeratkan lagi hubungan dua hala antara negara serumpun, yakni negara Malaysia dan juga Indonesia. Dan sebagai makluman, pada tahun 2005, persatuan bergiat aktif dalam membawa rombongan ke Kepulauan Jawa dan kita telah menjalinkan hubungan diplomatik serta banyak kejayaan yang telah kita capai di Surakarta dan Yogyakarta. Antaranya adalah hubungan dalam bidang perdagangan dua hala dan kebudayaan. Pada saat itu, aktiviti kita sentiasa disokong oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan serta Kementerian Luar Negeri. Jadi saya rasa amat betul lah kerana sokongan yang diberikan oleh kerajaan kepada NGO ini yang kita dapat ini bukan sahaja daripada kerajaan Malaysia, malah daripada pemerintah Indonesia, yakni dari Wali Kota Solo sendiri, iaitu Bapa Engineer Joko Widodo yang kini sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan selain dari itu Gubernur Wilayah Istimewa Yogyakarta iaitu Bapak Sultan Hamengkubuwono. Manakala sokongan juga kita dapat daripada kerjasama yang diberikan oleh Kanjeng Gusti Mangkunegaran serta Kraton Kasunanan yang dipimpin oleh Ingkang Sinun Kanjeng Susunan Pakubuwono yang ke-13. Jadi selepas 5 tahun berada di Kepulauan Jawa, persatuan meneroka pula ke Sumatera Selatan, yakni di Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan juga Palembang yang juga dikenali sebagai Bumi Sriwijaya. Dan difahamkan juga, Datuk, bahawa persatuan telah membawa rombongan sempena dengan istiadat Darjah Kebesaran Mahkota Palembang dan seminar peluang perniagaan di Bumi Sriwijaya, dan seramai lebih kurang 1 pesawat ke Bumi Sriwijaya pada 22 hingga 24 November lalu. Bolehkah Datuk terangkan pengisian serta misi rombongan tersebut? Ya, boleh. Jadi sebenarnya Presiden Persatuan kami yang berhormat Senator Datuk Seri Utama Haji Abdul Rahman Pakar, yang juga merupakan Ahli Dewan Negara Malaysia sekarang, yang juga merupakan mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia Malaysia, telah menandatangani memorandum persefahaman antara Persatuan dan juga Yayasan Kesultanan
dalam beberapa bidang yang amat menguntungkan dua-dua buah negara serumpun ini, iaitu dalam bidang perdagangan, penanaman modal, pelancongan, sosial budaya, pendidikan dan sumber manusia yang telah dilaksanakan pada 29 Mei yang lalu, yang disaksikan oleh Yang Berhormat Senator Tan Sri yang di-Pertua Dewan Negara sendiri dan juga Tuan Yang Terutama Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia, iaitu Bapa Marskal Herman Prayitno. Jadi sebenarnya persatuan kita ini telah menjadi platform kepada mereka-mereka yang mencari-cari peluang perniagaan, khususnya mencuburi bidang perniagaan di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini misi kita ke Bumi Sriwijaya disambut baik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, iaitu gubernurnya yang bernama Alex Nordin, dan juga Wali Kota Palembang Romi Herton, serta Duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diraja pada saat ketibaan rombongan kita di Bumi Sriwijaya ini yang terdiri daripada warga Malaysia, Singapura, Brunei dan China, daripada Hong Kong ada, daripada Thailand ada. Jadi kebanyakannya mereka ini transit mengikut Malaysia. Dan tiba di Bumi Sriwijaya, para peserta disambut dengan tarian Tepak Keraton. Jadi di sana itu dia ada banyak-banyak tarian, contohnya antaranya adalah Tepak Keraton dan juga Genting Sriwijaya yang merupakan tarian tradisional bagi menyambut tetamu khas negara. Selain itu, pada hari kedua, Istana Kesultanan Palembang Darussalam dengan kerjasama pemerintah Sumatera Selatan telah mengatur seminar peluang perniagaan dan penanaman modal serta seminar pariwisata. Kalau pariwisata ni dalam bahasa kita pelancongan lah ya. Dan kebudayaan kepada semua peserta rombongan. Jadi seminar-seminar ini telah memberi pendedahan dan amat mendalam kepada peserta yang sedang memilih bidang-bidang yang diterokainya. Dalam masa yang sama, kita juga mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada di negara Malaysia kita serta cuba menarik pelabur-pelabur asing melalui Kaden Sumatera Selatan untuk datang ke Malaysia dan lihat sendiri teroka juga di Malaysia ini dan cuba untuk menarik pelabur-pelabur ini untuk melabur di Malaysia. Artinya kita telah memainkan peranan antara platform ini boleh mengeratkan lagi dan meyakinkan lagi pelabur-pelabur dua-dua buah negara sekaligus meningkatkan lagi hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia. Okey, kalau tadi Datuk ada sebut tentang kebudayaan dan saya pasti Datuk sendiri pun memang meminati budaya. Jadi bagaimanakah Datuk melihat dari segi adat resam serta budaya orang? Maknanya orang Palembang itu, setahu saya kalau dalam sejarah tu mengatakan para Meswara itu juga asalnya dari Palembang. Ya, ya. Jadi jika kita bercakap tentang sejarah ni panjang ceritanya. Tapi saya cuba ringkaskan sebahagian daripada sejarah mengikut fakta sejarah dan juga menurut sejarah Melayu. Selepas kejatuhan Empayar Sriwijaya di Palembang pada abad ke-14, jadi keluarga Diraja Sriwijaya yang terselamat telah melarikan diri ke kepulauan-kepulauan sekitar yang masih lagi setia kepada Sriwijaya. Jadi pada tahun, kalau mengikut fakta, tahun 1324, seorang puteri Sriwijaya bernama Sang Nila, putera Sriwijaya lah ya, yang bernama Sang Nila Utama menawan Temasek dan membunuh gubernur yang dilantik kerajaan Ayutthaya masa di Temagi dulu. Jadi baginda kemudiannya mengasaskan kerajaan Singapura lama. Baginda terus memerintah selama 48 tahun dan kekuasaannya diiktiraf oleh satu utusan dari Maharaja Cina pada tahun, kalau mengikut fakta sejarah, 1366. Jadi baginda secara rasmi bergelar Sang Utama Parameswara Bentara Sri Tribuana. Jadi Bentara Sri Tribuana ini bermaksud, ramai orang tanya-tanya ni, Bentara Sri Tribuana ni. Jadi maksudnya yang dipertuan kepada tiga dunia, melambangkan kekuasaannya ke atas Palembang, Bintan dan Temasek. Jadi baginda mangkat pada tahun, kalau mengikut fakta, 1372 dan digantikan oleh anaknya Paduka Sri Pekema Wiradiraja. Jadi termasuk kepada daripada sisilahnya kepada cucunya pada tahun 1386 hingga 1399, iaitu Paduka Sri Rana Wirakerma, dan pada tahun 1399 cicitnya pula Sang Nila Utama Dharma Raja menaiki tahta kerajaan Singapura dengan gelaran Paduka Sri Maharaja Parameswara.
Bagaimanapun pada tahun yang mengikut faktanya iaitu 1401, baginda telah melarikan diri daripada Singapura selepas serangan tentera Majapahit yang berkelompok dengan bendahara yang membelot pada waktu itu iaitu Sang Rajuna Tapa. Para Meswara melarikan diri ke semenanjung Tanah Melayu untuk mendirikan penempatan baru iaitu pada mulanya di Muar. Para Meswara dikatakan berhasrat mendirikan negeri barunya sama ada di Biawak Busuk atau Kota Buruk. Bagaimanapun setelah mendapati Muar tidak sesuai, baginda membatalkan hasratnya dan meneruskan perjalanan ke utara. Di tengah-tengah perjalanan itu baginda dikatakan singgah di Sening Ujong, iaitu nama lama itu Sungai Ujong. Sebelum sampai di sebuah kampung nelayan di muara Sungai Bertam itu yang nama-lamanya Sungai Melaka, di sinilah baginda mendirikan ibu kota baru untuk negerinya dan juga menamakannya sebagai Negeri Melaka. Jadi menurut catatan sejarah Melayu dan juga fakta-fakta sejarah, di sinilah baginda melihat seekor kancil yang menendang seekor anjing ketika baginda berehat di sebuah pohon yang bernama Pohon Melaka. Jadi sebagai tanda tuah, baginda menamakan negeri itu Melaka. Negeri Melaka kemudiannya meneruskan warisan Sriwijaya sebagai sebuah entiti politik Melayu di Kepulauan Melayu. Para Meswara yang menjadi Raja Melaka ketika itu dikatakan menyedari bahawa usaha untuk memajukan Melaka adalah dengan memperkembangkan Islam. Kerana pedagang dari Gujarat, India dan pedagang Arab dari Timur Tengah ramai berdagang di Nusantara. Jadi itulah fakta sejarah para Meswara yang aslinya daripada bumi Sriwijaya Palembang. Di mana adalah budaya dan juga dari segi corak ataupun kehidupan di Palembang itu yang dibawa ke Tanah Melayu ataupun di Malaysia kini. Dan Datuk melihat kepada rombongan yang diadakan pada 22 hingga 24 November lalu, Datuk, dalam kalangan peserta dari segi pengamatan Datuk, sektor mana ataupun mereka teruja dari segi bahagian mana? Adakah budayanya, adakah dari segi pelaburannya, ekonominya, bagaimana Datuk? Jadi dalam mengkoordinasikan rombongan-rombongan ini, kita lihat di antara ahli-ahli rombongan ini banyak yang masih lagi junior ataupun baru dari segi perdagangan antara bangsa ini. Jadi dengan adanya rombongan ini, ia menjadikan satu platform persatuan yang mana kita boleh membawa rombongan orang-orang Malaysia dan juga bukan saja orang Malaysia. Sebenarnya kita telah menjadi satu hub kepada orang-orang di ASEAN, termasuk negara China dan juga Singapura. Jadi mereka-mereka ini telah memberi satu pengiktirafan kepada persatuan untuk membawa mereka untuk menerokai peluang-peluang perniagaan yang ada di bumi Sriwijaya, khususnya Palembang. Jadi kita lihat peluang-peluang ini memang banyak. Di antara bidang yang mereka menerokainya adalah bidang perdagangan dalam makanan dan juga perubatan. Dan di antaranya juga ada yang berminat dalam bidang hasil-hasil bumi. Jadi Palembang ini kita kira bumi Sriwijaya ini masih banyak peluang. Di antaranya kalau kita tengok setelah Jakarta, setelah Bandung, Palembang lah tempat yang sesuai untuk menerokai bisnes, terutamanya bisnes yang boleh menjalinkan hubungan diplomatik antara negara. Ya, kalau tadi Datuk dah cerita, boleh dikatakan panjang jugalah pasal para Meswara tu kan. Okey, maknanya kalau kita nak cerita memang tak habislah Datuk, kan. Jadi saya baru saja tahu Datuk sendiri telah dilantik sebagai Setiausaha Peribadi Sultan Palembang Darussalam. Jadi boleh Datuk kongsikan sedikit pengalaman Datuk dalam melestarikan budaya Palembang itu sendiri. Jadi sebenarnya tahu juga akhirnya ya. Sebenarnya saya bukan apa, saya ni minat tentang budaya. Jadi sesuailah saya ceburi bidang yang saya minat ini. Lagipun baginda adalah seorang yang amat baik. Baginda Sultan adalah mantan Komisaris Polis Sumatera Selatan. Dan ditabalkan pada tahun 3 Maret ataupun 3 Mac 2003 dengan gelaran Duli Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja. Dan baginda juga telah mencadangkan wang RM10,000 Indonesia itu kepada Bank Indonesia.
Jadi supaya dimasukkan gambar pahlawan nasional iaitu Sultan Mahmud Badarudin II ke dalam desain wang yang baru itu. Jadi kalau kita tengok RM10,000 itu ada gambar Sultan Mahmud Badarudin II dan ianya dipersetujui oleh Bank Negara Indonesia. Jadi yang menariknya yang kita boleh kongsikan di sini iaitu kita boleh bersilaturahim dengan golongan bangsawan bukan sahaja daripada Indonesia, malah daripada Singapura, daripada China, daripada Brunei dan juga negara kita sendiri yang antaranya diberi gelaran di atas penghargaan mereka melabur di bumi Sriwijaya. Jadi yakni mantan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Masitah Ibrahim bersama rakannya iaitu Haji Junaidi Abdullah yang telah membuka resto. Kalau resto ni di sini ni kita panggil restoran lah. Resto Rasa Sayang. Jadi Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenan mencemaduli merasmikan resto Rasa Sayang sekaligus mempertingkatkan lagi hubungan diplomatik antara negara dan juga dapat mempromosikan produk makanan yang dijual di restoran Rasa Sayang yang dimiliki oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Masitah itu, yakni makanan-makanan seperti roti canai. Jadi saya pernah ke sana untuk makan makanan-makanan yang disajikan di resto Rasa Sayang ini. Bukan saja roti canai, malah nasi lemak kan, kerabu, kerupuk lekor dan makanan-makanan jenis sup. Jadi seperti sup ekor dan juga sup macam sup gearbox yang kita ada di sini, kita juga promosikan makanan-makanan ini di bumi Sriwijaya. Jadi sekaligus kita dapat mempromosikan makanan dari Malaysia dan menurut Datuk Dr. Masitah Ibrahim sendiri, perniagaannya yang sudah hampir 2 bulan itu amat baik sekali kerana dengan sikap orang Palembang ini yang gemar makan di luar dan suka makan makanan yang berkuah. Jadi seperti sup dan roti canai ini amat sesuai untuk disajikan kepada masyarakat di Palembang. Sehubungan itu, Datuk Dr. Masitah Ibrahim juga telah diperkenan tuanku untuk dikurniakan Darjah Paduka Mahkota Palembang yang membawa gelaran Datuk dari bumi Sriwijaya ini. Jadi sesungguhnya Palembang ini bakal menjadi tumpuan lah selepas Jakarta dan juga Bantung seperti saya cakap tadilah. Dan sekaligus akan melonjakkan ekonomi dua hala serta memperkukuhkan lagi hubungan Malaysia dan Indonesia. Jadi persatuan bukan saja menyokong dasar kerajaan. Jadi kita memainkan peranan untuk yang mana kerajaan masih lagi tidak sampai ke tahap sampai itu, kita boleh membantu. NGO ini boleh membantu untuk menyampaikan matlamat-matlamat serta dasar yang dibuat oleh kerajaan itu kepada negara-negara, contohnya negara Indonesia yang merupakan negara serumpun kita. Jadi Palembang yang merupakan destinasi geografi yang hanya mengambil masa 1 jam 15 minit dari Kuala Lumpur akan menjadi tumpuan khasnya tempat pelancongan seperti Sungai Musi dan juga Bukit Seguntang yang kaya dengan sejarah Raja Melayu. Jadi di samping itu Istana Kesultanan Palembang Darussalam ini yang menganjurkan 4 kali istiadat budaya sekaligus boleh menarikkan pelancong asing dan memberi impak niaga yang besar kepada peniaga yang ada di Palembang, khususnya dalam bidang restoran yang dimiliki oleh pelabur-pelabur dari Malaysia. Jadi dengan jumlah 2 juta, lebih kurang 2 juta kepadatan penduduk di Kota Palembang ini, saya pasti ianya memberi ruang untuk pelabur dan menceburi beberapa bidang yang masih lagi perlu kemahiran dan juga pelabur dari negara-negara asing, khususnya bidang perubatan, bidang-bidang seperti mengimport kopi Palembang, songket, kraft tangan dan juga hasil bumi. Mungkin selepas ini apa lagi agaknya Datuk perancangan ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia ni? Jadi sebenarnya Persatuan telah merancang 5-year plan di Sumatera Selatan ini. Di antaranya kita bukan saja membantu dari segi kebajikan kemanusiaan. Kita juga membantu mempereratkan hubungan antara negara dan juga antara persatuan serta koperasi dan juga yayasan yang ada di bumi Sriwijaya.
Jadi peranan persatuan dalam 5 tahun ini, kita juga merancang beberapa aktiviti kebajikan. Antaranya adalah membina masjid dan juga mempereratkan lagi hubungan dalam bidang properti ataupun bidang hartanah yang ada di bumi Sriwijaya ini, dan juga hasil bumi yang boleh kita teroka bukan sahaja pelabur daripada Malaysia, malah pelabur-pelabur daripada negara-negara ASEAN, yakni daripada China. Okey. Dan selain daripada itu juga bagi mereka yang ingin mengetahui berkaitan dengan persatuan sendiri, di mana boleh mereka dapatkan maklumat, Datuk? Sebenarnya dari segi persatuan ini, mereka boleh melayari internet di laman web ppkjm.com, ataupun mereka boleh melayari laman web internet Kesultanan sendiri, yang mana kita mempunyai meterai Memorandum of Understanding antara Yayasan Kesultanan Palembang dan juga Persatuan di www.sultanpalembang.com ataupun sultanpalembang.web.id Indonesia lah. Okey, dan soalan dari rakan kita katanya bagaimana pula dengan sektor pendidikan yang dilaksanakan, adakah perancangannya antara Indonesia ataupun Palembang dengan Malaysia sendiri? Sebenarnya dari segi sektor pendidikan ini amat luas. Kerana di Palembang ini juga mempunyai UNSRI. UNSRI ini Universiti Sriwijaya. Jadi UNSRI ini banyak kerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu UKM, dan baru-baru ini Persatuan dan juga Yayasan Kesultanan telah menaja sebanyak 21 pelajar untuk pergi dan juga menerima 21 pelajar juga untuk datang ke Malaysia mempelajari budaya-budaya Palembang dan juga budaya-budaya di Malaysia. Dan mereka yang telah kita laksanakan pada bulan 9 yang lalu, mereka ini adalah terdiri daripada student dan juga pelajar-pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia telah pergi sendiri ke UNSRI, Universiti Sriwijaya, dan mempelajari budaya. Dan saya kira pendidikan ini memang perlu kita terokai, kerana dari segi rakyat di bumi Sriwijaya ini pun ramai yang memerlukan pendidikan, dan ramai juga orang Palembang yang belajar di negara Malaysia. Jadi kita perlu terokai dan juga kita perlu bina, contohnya peluang-peluang yang ada di Palembang, iaitu kursus-kursus dan juga kolej yang bertaraf antarabangsa, dan juga peluang untuk belajar dalam bahasa, contohnya bahasa-bahasa Inggeris. Jadi itulah peluang yang ada dalam pendidikan, dan kita berharap bahawa kolej dan juga universiti-universiti swasta maupun kerajaan bolehlah mempromosikan universiti-universiti yang ada di negara kita kepada bumi Sriwijaya, yang akan kita adakan pada Januari 18 hari bulan ini. Jadi sesiapa yang berminat bolehlah menghubungi kita. Okey, baik, itu dia antara perkongsiannya peranan NGO dalam mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, Palembang. Kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Alex Ong selaku Setiausaha Agung kepada Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia. Baik, sekian saja untuk Alakat Pagi. Waktu ini terus bersama dengan kami pukul 9 pagi kita ada Dunia Niaga. Stesen radio berita paling pantas tanah air. Bersiaran 24 jam sehari. Kemas kini info dan berita anda di www.radio24.com.my.